Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Hari ini, saya Nurul Izani binti Fadilah akan membentangkan tugasan 2 saya untuk kursus PAKK 1152 iaitu kursus kemahiran bahasa Melayu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Untuk pengenalan, buku cerita yang saya telah pilih untuk kajian ini adalah bertajuk Orang yang Tidak Beriman Menjadi Buruk. Dan untuk pengenalan, buku cerita ini merupakan kisah yang dipetik daripada Al-Quran. Dan seperti kita sedia maklum, buku cerita kanak-kanak mempunyai ciri-ciri yang tertentu seperti ilustrasi yang menarik dan berwarna-warni. Hal ini kerana kanak-kanak akan lebih mudah tertarik dengan buku tersebut dan imajinasi mereka juga terangsang kerana kanak-kanak akan lebih banyak berimajinasi apabila melihat ilustrasi. Pada masa yang sama, perkataan dan jenis teks yang digunakan juga perlu sesuai dengan kanak-kanak. Sebagai contoh, buku cerita ini menggunakan font Arial dan juga mengasingkan suku kata tersebut mengikut warna, iaitu warna merah dan hitam supaya kanak-kanak mudah membaca. Seterusnya, kita akan menyentuhkan tentang bahasa dan gaya penulisan buku cerita ini. Buku cerita ini menggunakan bahasa Melayu, akan tetapi berdasarkan analisis saya, struktur ayat buku cerita ini adalah kurang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. Sebagai contoh, dalam muka surat ini kita dapat melihat bahawa perkataan tersebut terlampau padat untuk kanak-kanak prasekolah. Implikasinya kanak-kanak yang berkeperluan khas seperti disleksia dan ADHD akan hilang fokus dan sukar untuk membaca. Jadi cadangan saya di sini adalah untuk memperbanyakkan penggunaan ilustrasi berbanding dengan perkataan untuk merangsang imajinasi mereka. Dan yang kedua, melalui analisis saya, terdapat juga penggunaan gaya bahasa metafora dalam buku cerita ini. Maksud metafora adalah penyampaian mesej yang berbeza daripada perkataan asal yang digunakan, seperti perbandingan atau kiasan. Sebagai contoh, dalam buku cerita ini, di muka surat terakhir, dia menyatakan bahawa kejadian ini membuktikan orang yang sesat akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sesat di sini bermaksud bukan orang yang sesat, tapi sesat yang dimaksudkan adalah yang terpesong daripada jalan yang benar, iaitu beriman kepada Allah dalam konteks cerita ini. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang kandungan dan tema buku cerita ini. Didapati bahawa kandungan buku cerita ini adalah berunsur keagamaan kerana ia menggunakan perkataan-perkataan seperti Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dan juga beribadat. Pada pendapat saya, unsur-unsur keagamaan ini mungkin terlalu kompleks untuk sesetengah kanak-kanak yang kurang pendedahan terhadap agama mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tema buku cerita ini, iaitu hukuman terhadap keingkaran ataupun hukuman terhadap orang yang tidak beriman. Di sini, bagi pendapat saya, kita boleh mengubah suaikan lagi tema tersebut untuk berunsurkan positif daripada negatif seperti perkataan hukuman tersebut. Sebagai contoh, kita boleh menukarkan dia menjadi ganjaran terhadap orang yang beriman. Hal ini supaya kanak-kanak mengetahui bahawa Tuhan menyayangi mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang struktur dan aliran cerita. Struktur dan aliran cerita untuk buku ini adalah teratur dan sistematik kerana ia dimulakan dengan pembuka cerita yang memperkenalkan latar masyarakat, watak dan asal-usulnya. Antara watak yang diperkenalkan adalah Elah, latar masyarakatnya adalah Laut Merah, Kota Madian, Bukit Tur dan keturunan Bani Israel. Dalam pembuka cerita ini juga, ia memperkenalkan rutin harian dan norma masyarakat tersebut. Sebagai contoh, dalam buku cerita ini ia menyatakan bahawa pada hari Sabtu, masyarakat tersebut tidak dibenarkan keluar dari rumah dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah termasuk nelayan yang ingin keluar daripada rumah untuk mencari rezeki. Setelah selesai pembuka cerita, kita akan beralih kepada konflik. Konflik ini merupakan asas kepada klimaks sesebuah cerita.
Dan dalam buku cerita ini, konfliknya adalah sekumpulan nelayan mula merungut apabila mereka tidak boleh keluar daripada rumah mereka pada hari Sabtu tersebut. Kerana hanya pada hari Sabtu itu terdapat ikan-ikan yang besar dan selain hari Sabtu adalah hanya ikan kecil. Jadi, yang sekumpulan nelayan yang beriman ini pula memberi nasihat bahawa mereka harus bersabar dan tidak mengingkari peraturan Allah untuk tidak keluar daripada hari Sabtu tersebut. Setelah timbulnya konflik, bermulanya klimaks. Klimaks didefinisikan sebagai kemuncak sesebuah cerita dan kemuncak untuk cerita ini adalah sekumpulan nelayan tidak beriman tersebut mengingkari perintah Allah dan keluar daripada hari Sabtu untuk menangkap ikan besar tersebut. Dan semasa menangkap ikan-ikan itu, sekumpulan nelayan itu mula bertukar menjadi beruk. Setelah kemuncaknya, sudah semestinya ada kesimpulan. Dan kesimpulan untuk cerita ini adalah sekumpulan nelayan tersebut mula pulang ke kampung dan orang-orang yang beriman terkejut apabila melihat manusia-manusia tersebut telah bertukar menjadi beruk. Dan dalam penyelesaian cerita ini, kita dapat simpulkan nilai-nilai moral untuk kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, untuk buku cerita ini, ia mengajar kanak-kanak tentang bahawa kita harus bersabar dan mematuhi perintah-perintah Allah. Bagi ketepatan fakta untuk buku cerita ini adalah tepat kerana ia adalah dipetik daripada Al-Quran yang berdasarkan daripada surah Al-Baqarah yang terjemahannya, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang di antara kamu yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu beruk yang hina. Dan surah yang kedua adalah surah Al-A'raf ayat 116 yang diterjemahkan, maka mereka yang berbuat sombong terhadap larangan yang dibuatkan, kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu beruk yang hina. Seterusnya saya akan beralih kepada ilustrasi dan tata letak buku cerita tersebut. Untuk ilustrasi dan tata letak buku cerita ini adalah bagus, akan tetapi saya rasa kita dapat menerapkan lagi ciri-ciri inklusif dalam buku ini. Apa yang dimaksudkan dengan ciri inklusif? Seperti yang kita tahu, terdapat kanak-kanak yang berkeperluan khas seperti pekak, buta dan sebagainya. Jadi, di sini saya ingin mencadangkan untuk meletakkan unsur tekstur dan tekstil dalam buku cerita. Hal ini supaya kanak-kanak yang buta dapat merasakan ilustrasi tersebut dan berimajinasi. Hal ini dapat merangsangkan perkembangan kognitif kanak-kanak. Pada masa yang sama, saya mencadangkan untuk menerbitkan buku tersebut dalam saiz yang lebih besar, lebih kurang seperti 18 ke 20 inci. Hal ini untuk mendorong apa yang dikatakan sebagai shared book experience, di mana kanak-kanak dapat menikmati cerita tersebut bersama rakan-rakan. Sebagai contoh, guru tersebut dapat menggunakan buku yang bersaiz besar dan semua kanak-kanak dalam kelas tersebut dapat melihat jalan cerita dengan jelas. Dan shared book experience ini juga mendorong kanak-kanak untuk berinteraksi dan memberi hujahan masing-masing tentang perasaan mereka terhadap cerita tersebut. Kesimpulannya, kandungan dan tema buku cerita ini adalah bermakna buat kanak-kanak kerana ia adalah berunsurkan keagamaan yang mendidik mereka tentang nilai-nilai moral dan juga mengajar mereka tentang identiti keagamaan mereka. Akan tetapi, saya telah mengemukakan beberapa cadangan untuk memantapkan lagi buku cerita ini supaya ia adalah sesuai dengan semua tahap perkembangan kanak-kanak dan digunakan di seluruh dunia. Ini merupakan rujukan yang telah saya gunakan untuk tugasan ini. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.